Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني الكرام muslimin muslimat kasih Allah, pengurusi surau Ar-Rawdah serta ahli jatuh kuasanya, para imam, serta teman-teman muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pada pagi ini setelah hampir 3 tahun, 4 tahun. Saya pun tak apa ingat. Kali terakhir saya di sinilah. Tapi bukan kerana surau tidak menjemput. Ustaz Syaiful beberapa kali dijemput, tapi jadual kelas. Ya, teman-teman, kasih Allah. Kali terakhir saya berkuliah di sini, ada 2 tiang di sini. Saya ingat. Yang kayu tu kan. Tapi bila pergi pagi ni, Masya Allah, macam masjid. Teman kasih Allah. Jadi bila sebut 2 tiang tu, jemaah surau Ar-Rawdah ini juga lah. Tahu berapa lama saya tak datang, saya pun tak ingat lah. Ya, teman-teman kasih Allah. Itulah at-ta'lif bainal qulub, didapatkan hati-hati, ukhuwah, pertemuan. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dikasihi Allah, pada pagi ini dalam kuliah subuh pada pagi ini, insya-Allah kita akan dia punya orientasinya tafsir lah pada pagi ini, tafsir. Ya. Berdasarkan kitab yang dikarang oleh seorang tokoh terkenal pada zaman kita ini, tetapi telah meninggal dunia, almarhum Dr. Zuhaili. Dr. Zuhaili ini semua maklumlah. Kitab tafsir yang dimaksudkan adalah tafsir Al-Munir, tafsir yang menerangi, tafsir yang bercahaya. Kalau bercahaya itu menerangilah. Pada juzuk yang ke-19, siapa yang nak ke Quran Android tu, juzuk yang ke-19, surah yang ke-25 daripada 114 surah Al-Quran, iaitu suratul Furqan. Tapi pada pagi ini, teman-teman yang dikasihi Allah, surah Al-Furqan ini panjang tak? Panjang. Walaupun tak sampai 100 ayat, kita nak lihat beberapa ayat sahaja pada pagi ini. Lebih tepatnya bermula daripada ayat 63. Bila sebut ayat 63 surah Al-Furqan ni, kebanyakan daripada kita sudah biasa dengan ayat-ayat ini. Jadi mungkin status kuliah subuh pada pagi hari ini bersifat pengulangan terhadap apa yang dah biasa kita dengar. Baik, sebelum kita mula melihat ayat-ayat ini, teman-teman kasih Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa. As-shiyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, nescaya kamu akan bertakwa.
tanpa merujuk kepada mana-mana tafsir sekalipun, mana-mana orang Islam yang membaca ayat ini akan memahami dengan jelas bahawa tujuan pensyariatan puasa ialah untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan objektif lain. Ya, teman-teman yang dikasihi Allah, banyaklah definisi ketakwaan itu yang terkenal, diriwayatkan, dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat ini, kerana dia ada kena-mengena lah, paling tidak pada pandangan saya, ya, teman-teman yang dikasihi Allah, Sayyidina Ali menyebut at-taqwa, ketakwaan itu ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan, wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan Al-Quran, wal isti'dad li yaumir rahil, persediaan kepada hari kita meninggalkan dunia ini. Dan yang terakhir juga wal bu'd anil qala wal qil, dan menjauhkan daripada orang ini kata begini, dikatakan begitu, maknanya hearsay yang tidak berbukti, orang ini cakap ini. Ini definisi ketakwaan yang diriwayatkan sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita lihat, teman-teman yang dikasihi Allah, sebahagian daripada definisi takwa Sayyidina Ali ini merujuk, teman-teman yang dikasihi Allah, kepada keimanan, kepada berpegang dengan Al-Quranul Karim, berpegang bukan sekadar membaca tetapi beramal dengan hukum hakamnya. Ya. Dan disebut juga al-isti'dad, dan bersedia. Kalau bersedia itu beramal, kita kena buat satu perkara atau banyak perkara, ataupun perkara-perkara yang telah disyaratkan, yang telah diterangkan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan yang terakhir pun saya kira Ali sebut benda yang bersifat kriteria, sifat yang perlu ada, al-bu'd anil qala wal qil, jauh daripada orang ini kata begini, dikatakan begini, terutama pada zaman kita pada hari ini, zaman handphone, medsos dan sebagainya. Jadi perbuatan, sifat itu takwa. Begitu juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya meriwayatkan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin raja'a rahmatillah. Ketakwaan itu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya, yakni ilmu, ikut sebahagian penghurai, kerana mengharapkan rahmat Allah. Jadi kata kunci ta'mala, beramal. Perlu beramal, perlu dipraktiskan, teman-teman dikasihi Allah. Jadi perbahasan mengenai ketakwaan ini begitu rancak dibicarakan di dalam bulan Ramadan ini. Dan itulah intipati Ramadan. Namun teman-teman yang dikasihi Allah, kita jangan lupa bahawa kriteria yang lahir daripada ketakwaan ini bukan sahaja perlu dibahaskan, perlu diingati di dalam satu tempoh masa yang berjumlah 30 hari dalam bulan yang dipanggil Ramadan. Kriteria ini perlu berjalan, berurat nadi dalam diri kita selama 11 bulan selepas ini. Bahkan seumur hidup kita, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan subsidi kesihatan dan umur kepada kita. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat di dalam surah yang disebut tadi, yaitu surah Al-Furqan, yang mengkategorikan kriteria yang sepatutnya ada seorang muslim mukmin, yang kalau kita tengok ayat-ayat ini align, selaras dengan apa yang amat dituntut daripada ibadah puasa itu sendiri dalam bulan Ramadan. Bahkan siam pada siang hari, qiyam pada malam hari, 2 juzuk ibadah seorang muslim mukmin tak boleh terpisah dalam bulan Ramadan. Siam pada siang hari, qiyam pada malam hari. Teman-teman yang dikasihi Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Shadaqallahul 'azim. Ikhwani al-kiram muslimin muslimat dikasihi Allah, sebenarnya kalau kita buka tafsir Al-Munir, pengarang sebenarnya menghimpunkan ayat 63 sehingga ayat 77. Tadi yang dibacakan pada teman-teman daripada ayat 63 sehingga ayat 69. Jadi berapa sikit je lah. Tapi kuliah subuh pada pagi ni pun saya rasa tak sampai beberapa ayat. Tak sampai ayat 69. Kita sambung lagi lah insyaAllah. 2-3 tahun lagi lepas ayat ni teman-teman dikasihi Allah. Saya ada satu surau, saya dapat gelaran Ustaz pengkuliah subuh special. Sebab apa teman-teman? Kasih Allah, sebab jemputan ni hanya apabila cuti yang tertentu saja. Cuti dari pusat, adiklah saya. Cuti, sebab waktu cuti-cuti itu semua pengkuliah lain balik kampung. Saya kebetulan balik kampung, jadi surau aku jumpa lah. Jadi baru ni jumpa jemaah, Ustaz ingat saya. Kena saya memang tak berapa ingat ni. Ustaz lah pengkuliah subuh hari istimewa di tempat kami. Waktu saya ingat di Bandar Seputra Alim. Jadi ada beberapa ayat sahaja, insyaAllah kita cuba tengoklah pada pagi ini ya teman-teman dikasihi Allah. Terjemahannya, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah, hamba-hamba yang berjalan di atas muka bumi ini. Alladzina adalah orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, tawadhu, rendah diri, berkaitan dengan sifat takwa teman-teman, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang yang jahil berbicara pada mereka, yakni perbicaraan yang menyerlahkan unsur kejahilan orang berbicara itu, mereka kata bersalam, mereka kata bersalam, sejahtera. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan malam demi Tuhan mereka, kerana Tuhan mereka, dalam keadaan sujjada, banyak bersujud, wa qiyama, dan juga berdiri. Bila baca terjemahan ini dah tergambar pada kita sifat yang biasa kita amalkan dalam bulan Ramadan. Tapi kalau tengok ayat ni tak ada sebut bulan Ramadan. Dibagi tahu apa yang dinyatakan tadi, bukan sahaja bulan Ramadan tetapi sebelah bulan yang lain. Inilah kriteria kita, ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah. Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, isrif anna al-'adaba jahannam, isrif anna 'adaba jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah daripada kami azab neraka jahannam. Inna 'adabaha kana gharama, sesungguhnya azabnya tidak boleh dijauhi, tak boleh berpisah. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat berdiam dan tempat bermukim. Walladzina idza anfaqu, orang-orang yang apabila mereka berbelanja, memberikan infak, bulan Ramadan, teman-teman dikasihi Allah, lam yusrifu, mereka tidak membazir, wa lam yafturu,
dan tidak pula lam yusrifu, mereka tidak boros, walam yaqturu, mereka juga tidak kikir, walam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, dan adalah perbelanjaan itu antara kedua-dua. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sifat lain, dan orang-orang yang tidak berdoa menyembah bersama dengan Allah Tuhan yang lain, syirik, tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, yakni untuk dibunuh, illa bil haqq, kecuali dengan benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa adama, dan barang siapa yang buat itu akan mendapat balasan dosa. Yudha'af lahu al-'adab, digandakan baginya azab bila yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan kekal di dalamnya dalam keadaan hina diri. Ikhwani al-kiram, teman-teman dikasihi Allah, mari kita lihat apa yang kita mampu pada pagi ini, ulasan terhadap ayat tersebut. Kata pengarang, inilah sifat-sifat hamba-hamba Tuhan. Namun Allah Subhanahu wa taala tak sebut di sini Abdullah, ibadullah, tak. Ismullahil Azam itu tapi tak. Allah Taala guna salah satu nama Allah Taala, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Jadi bila sebut perkataan itu, disandarkan hamba-hamba ini kepada namanya yang konotasinya membawa kepada kelembutan, kerahmatan. Dia menggambar bahawa inilah kriteria rahmat yang sepatutnya ada pada diri kita, teman-teman yang dikasihi Allah. Mereka inilah yang berhak untuk mendapat darjat yang tertinggi di dalam syurga, kata pengarang. Kalau kita lihat daripada ayat, kerana kita sebut itu tadi, teman-teman yang dikasihi Allah, dalam perbahasan surah ini pengarang himpunkan ayat 63 hingga 77. Jadi pengarang simpulkan 63 hingga 77 itu ada 9 sifat yang perlu ada kepada ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Yang pertama, dengan merujuk kepada ayat 63 itu sendiri, wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata pengarang, sifat pertama yang perlu ada pada seorang muslim mukmin, natijah pada ketakwaan dia, at-tawadhu, hauna, jadi berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadhu. Jadi ini kata pengarang, hamba Tuhan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbani, yang pada tingkah lakunya menghubungkan diri kepada Rabb Tuhan dalam semua benda. Dia fikir, pemikiran dia pun Rabbani, nisbah kepada Tuhan. Maknanya dia nak buat satu benda tu, dia fikir, apakah benda yang aku nak buat ini di sisi Allah, hukum hakam, keredaan Allah, baik, boleh, tak boleh. Perbuatan fizikalnya, dia akan fikir apa nak buat ini dari sudut agama, ada pandangan Tuhan bagaimana. Jadi itu Rabbani, semua benda dihubungkan kepada Rabb Tuhan. Bagi mereka ini, balasan yang baik di sisi Tuhan mereka, apa kriterianya? Antaranya ialah yamshuna fi sakinatin wa waqar, berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sakinah, tenang, waqar, relax, samalah sakinah wa waqar. Yang dimaksudkan sakinah wa waqar, tenang, itu bagaimana? Min ghairi tajabburin wala istikbar, tanpa ada sifat membesarkan diri, mengagungkan diri dia, merasakan diri dia lebih baik daripada orang. Istikbar, takabur, tak ada. Tak ada pada dirinya takabur. Antara definisi takabur ialah menolak kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Itu antara. Kebenaran datang dengan hujah-hujahnya, dengan dalilnya, tapi dia pasif kebir, tak nak terima. Itu takabur. Yata'una al-ardha birifqin, kata pengarang, berjalan di atas muka bumi ini dengan rifq, kelembutan. Itu muslim mukmin. Bukan itu sahaja, berjalan itu diuraikan lagi sebagai wa yu'amiluna, berinteraksi, bermuamalah. Bila bermuamalah, mana ada duduk seorang-seorang. Bila bermuamalah, kena berinteraksi, kena berbicara, kena berhadapan. Sebagai ulama menyebut itulah Islam. Islam adalah agama berinteraksi, bukan duduk seorang-seorang tanpa menafikan. Ada waktunya Islam meminta kita memperuntukkan waktu untuk berpisah daripada manusia, bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla, tinggalkan dunia seketika, bukan semutlak-mutlaknya. Jadi agama yang seimbang, ada waktunya bersama dengan Tuhan, ada waktunya bersama dengan makhluk Tuhan. Jadi yu'amiluna an-nas ditafsirkan oleh pengarang di sini, walaupun dalam ayat itu 63 itu yamshuna, berjalan, literalnya makna yamshuna, tapi ditafsirkan sebagai wa yu'amiluna, berinteraksi dengan orang secara lemah lembut. Tapi lemah lembut ini bukan lemah lembut yang kita definisikan, mengalah hanya sentiasa tak iya, tak boleh kasar, tidak. Berlemah lembut sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah, terutama sesama Islam. Sesama Islam. Tapi kita perlu belajar habislah teman-teman ni, ataupun banyak memahami agama kita untuk memahami ada ketika dan saatnya Rasulullah mengajar kita menjadi tegas, terutama apabila agama kita diperkotak-katikkan. Jadi kena faham gitu. Tegas apabila satu kemungkaran yang nyata berlaku secara terang-terangan, kena sebut. Tak boleh gunalah kaedah, tak boleh kita kena lemah lembut. Jadi perlu difahami mengikut konteks ataupun sisi syarak. Jadi secara umumnya sifat orang beriman ibadah Rahman ini begitu, dan tidak mahukan uluan, kesombongan di atas muka bumi. Dia tak nak begitu. Wala fasada, dia tidak mahu berlaku kerosakan. Itu salah satu sifat ibadah Rahman, teman-teman yang dikasihi Allah. Kata pengarang lagi, walaisal maqsud, bukanlah maksud sifat ini yamshuna kal marda tasaddu'an wa riya'a, seseorang itu berjalan di atas muka bumi seperti orang sakit. Tasaddu'an, buat-buat seperti orang sakit je lah. Jalan mungkin duduk gitu lah. Semua boleh berharap. Wa riya'an, dan menunjuk-nunjuk kononnya dia adalah hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawaduk. Bukan. Dia lebih pada sikap itu tadi, sikap. Kita tidak mahukan kerosakan, kita tidak membangga diri. Tapi kata pengarang, dari sudut apabila kita bergerak di atas muka bumi ini, kena ada juga apa dia, izzah, keagungan, kebanggaan kita sebagai muslim mukmin itu. Itu tak jadi masalah. Itu perlu ada. Kita kadang kita ini bila berada dalam kondisi tertentu, kita segan juga, segan nak beramal dengan agama kita. Tak, kata pengarang, kena ada izzah, kebanggaan. Dari satu sudut riwayat Nabi berjalan bagaimana? Ka'annama yanhattu min sababin. Nabi ini berjalan seolah-olah Nabi turun daripada satu tempat yang tinggi, tempat yang menurun begitu ya. Jadi kalau kita turun daripada tempat tinggi tempat rendah, bagaimana caranya? Buat laju kan? Buat laju. Jadi keaktifan Rasulullah itu dalam keadaan biasa Nabi berjalan dalam keadaan aktif, segar. Kekuatan Rasulullah tergambar, teman-teman yang dikasihi Allah. Yang kedua, al-hilm awil kalam at-tayyib,
kelembutan ataupun tutur kata yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa Tuhan ini apabila orang-orang yang jahil. Orang jahil ini macam mana ya teman-teman? Orang yang renggang dengan agama, tak semestinya non-muslim. Kadang-kadang orang Islam pun ada juga renggang dengan agama, dia nak cakap apa dia cakap. Main lepas dia tak fikir gedung-gedung itu ayat saya lah. Dia nak cakap, dia cakap. Kadang-kadang orang yang macam ni dia kata, kita dalam Islam kita kena cakap. Jadi as-sufaha minan nas, orang yang itulah dia kurang ilmu ni, ataupun tiada ilmunya bila berbicara, dia nak sebut apa, jadi dia puas hati. Jadi ibadur rahman ila safaha alaihim juhal bil qawli sayyi, apabila orang yang jahil ini memperbodoh-bodohkan mereka dengan kata-kata yang buruk, kata macam ni, kata begitu gini, lam yuqabiluhum bimithlihi, mereka tidak membalas kata-kata orang yang jahil itu sebagaimana kata-kata yang ditujukan pada mereka. Tidak. Bal ya'funa wa yasfahun, bahkan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala ini ya'fun, memaafkan, wa yasfahun, dengan mikir sangat. Orang yang cakap ni dia tak ada ilmu, paling tidak dia kata, ingatkan pada diri dia kan, orang kata gini, orang kata begitu, jangan layan. Wala yaquluna illa khaira, dan tidak berbicara kecuali benda yang baik-baik. Ini orang beriman, teman-teman kasih Allah. Jadi benda-benda yang baik, bila ada lafaz yang sebegitu, sifat yang sebegitu, adakah umat Islam ini sentiasa berdiam diri sahaja? Tidak. Bila disebut oleh pengarang di sini tidak berkata kecuali benda yang baik. Jadi dengan ilmu kita dapat menentukan bila kita nak menjawab dan bila kita tidak menjawab. Bila kita nak jawab, ilmu juga akan membimbing kita bagaimana kita hendak menjawab, dan jawapan itu dengan kadar jumlahnya bagaimana. Teman-teman yang dikasihi Allah, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuziku syiddatal jahil alaihi. Ini dalam konteks hubungan sesama Muslim, dan lebih lagi teman-teman dikasihi Allah dari sudut pandang sisi dakwah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan oleh as-sufaha wal juhala, orang-orang yang safih, bodoh, jahil. Apa reaksi Rasulullah? Bil hilm, dengan kelembutan. Jadi ada sisi dakwah di situ. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya tamhuha, kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Walaupun ada perbahasan ayat ini berkaitan dengan kafaratu adzunub, kafarah kepada dosa-dosa. Bila kita buat kebaikan, segala dosa-dosa kecil, teman-teman dikasihi Allah, dihapuskan. Kita pun tahu hadis-hadis yang tertentu seperti as-salawatul khams, salat waktu Ramadan, al-jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadana. Dan hadis-hadis itulah kafaratul lima bainahunna, adalah penebus kepada dosa-dosa di antara semuanya. Ada yang mengatakan wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, itu dalam konteks itu. Jadi itu beberapa pandangan para ulama, teman-teman insyaallah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahawa hamba Tuhan yang rahman ini, wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu, bila dengar perkara mereka berpaling daripada. Sifat kedua ini, teman-teman dikasihi Allah, cukup hebat pentadbirannya di dalam bulan Ramadan.
jangan cakap benda yang boleh mencacatkan puasa kita 30 hari. Siang terutamanya, malam pun begitu, bukan puasa sahaja. Kerana insyaAllah dengan madrasah 30 hari ini akan bagi impak 11 bulan yang lain itu, agar tutur bicara kita dan bagaimana kita memberi reaksi kepada orang yang berbicara secara jahil adalah mengikut garis panduan ataupun kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tahu dalam bulan Ramadan ini. Puasa itu sebenarnya, puasa itu sendiri teman-teman dikasih Allah, saya percaya telah dibahaskan oleh para asatizah di atas Rasul ini. Terutama sebelum Ramadan lagi kita dah buatkan kuliah-kuliah persediaan berhadapan dengan Ramadan dan puasa. Semua orang maklum as-siyamu al-imsaku, puasa itu adalah menahan diri daripada segi bahasa. Qaulan sama ada dari sudut kalaman, dari sudut menahan diri, dari sudut berbicara, ataupun ta'aman, ataupun makan. Bila makan itu masuk minum lah. Sebab biasanya ada tak orang makan tak minum. Biasanya kalau makan insyaAllah dah minum sekali. Tapi kalau sebut minum, belum tentu makan. Kalau semain terawih ni penuh tak betul-betul ke sini? Sebab ada buat betul ke tak ada? Ada sebahagian tempat saya pergi, ada buat betul-betul, teman-teman, penuh betul-betul. Tapi dia tak bawa pula nasi kambing. Itu bukti bahawa minum tanpa makan okey. Tapi kalau ada nasi kambing sebelah tak ada air, pelik sikit. Tapi bila ulama sebut ta'aman, karaman atau ta'aman, ataupun ta'aman atau karaman, imsak, menahan diri daripada sama, menahan diri sama ada dalam bentuk makan ataupun bertutur kata. Inni naradtu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Kata-kata firman Allah SWT di atas lisan Maryam bintul Imran apabila dia datang bawa bayi Isa, Nabi Isa AS, Bani Israel bertanya, benda ni anak siapa ni? Kenapa kau begini? Kau ni kami tahu orang baik-baik, kenapa boleh ada anak? Jadi kata Maryam, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, aku tidak akan berbicara pada hari ini. Aku sauma, untuk berdiam diri, menahan diri. Falan ukallimal yawma insiya, maka aku pada hari ini tak akan bercakap dengan siapa. Fa asyarat ilaihi, maka Maryam pun menunjukkan kepada Nabi Isa, qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Boleh rujuklah surah Maryam, teman-teman. Jadi makna sauma di situ menahan diri daripada berbicara. Jadi dalam bulan Ramadan ini, teman-teman dikasih Allah, dia banyak melatih kita supaya kontrol apa yang kita nak sebut. Surah Al-Furqan bagi tahu kita bukan dalam bulan Ramadan saja, luar daripada Ramadan pun begitu, teman-teman dikasih Allah. Dan sudah praktikal pada hari ini, WhatsApp, Facebook. Itulah teman-teman yang dikasih Allah. Betul puasa ini tak larat cakap, tapi jari semacam begini, macam zikir, laju jari pada makan. Pantang timbul isu komen, timbul video ini komen. Ada sebahagian sahabat-sahabat itu, manusia ini boleh menjadi mufti di medsos, boleh menjadi pakar geografi, boleh menjadi pakar aviation, kapal terbang rempah. Bila ada sahaja video-video, semua komen betul, tanpa mengetahui latar belakang video semua nak cakap, tidak dikawal. Sesungguhnya fitnah itu terhenti kepada orang yang beriman. Fitnah yang tersebar terhenti kepada orang yang beriman. Sebab orang yang beriman bila sesuatu begitu sampai pada dia tak cepat nak cerita. Ya, teman-teman dikasih Allah. Jadi fitnah itu terhenti dengan dia. Tapi dalam grup WhatsApp tak glamour lah orang-orang ni. Senyap kan. Lepas tu keluarlah senarai kategori ahli WhatsApp. Berilah yang aktif lah. Qalu salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila berhadapan dengan golongan jahil ini, mereka kata salam, sejahtera.
Antara tafsiran salam ini ialah mereka ucap Assalamualaikum. Dengar orang cakap apa begini. Assalamualaikum. Jadi lepas ni berhati-hati lah kalau tengah borak tiba-tiba orang bagi salam. Dia indikator bahawa orang yang bagi salam tu bukanlah 100% teman-teman, ya, tapi mungkin dia nak define bahawa I find you, saya dapati awak ni orang jahil lah. Dalam hati dia lah. Dia tak nak dengar awak cakap apa, dia nak bagi, dia bagi salam. Assalamualaikum. Tapi bukan 100% itulah. Kemungkinan dia ada urusan kan. Tapi berdasarkan ayat ini, para ahli ulama menyebut kalau ada orang mengumpat, mengeji dan sebagainya, kita bagi salam. Ataupun orang mengata kita benda-benda yang dengan perkara-perkara yang menguji keimanan dan kesabaran kita, bagi salam. Assalamualaikum. Ada juga yang mengatakan bukan makna bagi salam, maknanya bila kita kata salam itu makna sejahtera, itu makna kita berlepas diri daripada apa yang dia sebut. Ada riwayat teman-teman yang dikasihi Allah. Ya. Sifat yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan malam mereka ada sebahagian tempat dululah saya pernah juga sebut ayat ini. Bila saya sebut menghabiskan malam mereka kepada Tuhan mereka, tiba-tiba ada seorang AJK masjid, dia tajuknya perbahasan itulah tentang qiyamul lail, jadi bawa ayat. Lepas tu tiba-tiba AJK tu buat gini, dia tunjuk kat saya kenapa pula dah Pak Haji ni tunjuk gini ni, kahwin 3 ke apa ke, tapi sebut bangun malam. Oh, saya pun kata, ya betul, dia kata 1/3 akhir malam. Lepas bila dah habis sebenarnya Ustaz, bukan saya nak beritahu 1/3, saya nak beritahu Ustaz ada 3 minit lagi sebelum azan Ustaz. Itulah pengalaman ni teman-teman. Oh, ingatkan Haji, ingatkan saya suruh minta jelas kan, bangun bila? Dia tunjuk gini kan, punya 3 minit lagi nak azan. Tak apalah, itu manfaat dia. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Anasiratahum al-lail. Keadaan orang yang beriman ini, hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman ini pada waktu malam, kasiratihim fin nahar, sama keadaan mereka di siang hari. Lebih lagi Ramadan kan, teman-teman yang dikasihi Allah. Apa maksud sama itu? Puasa juga ke? Tidak. Kalau Ramadan itu bukan maksud malam puasa, itu tidak namanya. Sama kata pengarang, falaharuhum khairun nahar. Siang mereka adalah sebaik-baik siang. Maknanya kalau siang hari mereka kawal pertuturan, kawal percakapan, cara berkomunikasi, ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah umumiyah, menjalani kehidupan ini mengikut syariat Allah, ibadah. Begitu juga malam mereka, kata pengarang, khairul lailin, adalah sebaik-baik malam. Sama juga orang beriman ni, malam cemerlang, siang cemerlang, malam pun cemerlang. Siang penuh ketaatan kepada Allah dalam kehidupan seharian, malam pun penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza amsaw aw adrakul lail ba'du sajidina qa'imina li rabbihim. Orang yang beriman ni bila masuk waktu malam, teman-teman dikasihi Allah, mereka akan menghabiskan sebahagian malam mereka dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyam, berdiri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusalluna ba'dal lail aw aktsarah. Pengarang mulia, mereka bersolat ba'dal lail, sebahagian malam, berdasarkan hadis rahmat Allah turun-turun yang 1/3 akhir malam, kata para ahli ulama itu atau afdal 1/3 akhir malam. Itu yang jika begini tu, au aktsarah, ataupun sebahagian besar daripadanya, terpulang pada kemampuan masing-masing. Ta'ina abidin, dalam keadaan taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menyebut tentang Qiyamul Lail ini, yang tidak diikat dengan Ramadan, tidak. Tapi Ramadan menjadi madrasah, menjadi university, menjadi institusi pengajian dalam tempoh 13 hari untuk mendidik kita perkara ini. Antara itu bangun malam. Kanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang beriman sedikit sekali pada waktu malam mereka tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu nak masuk subuh itu, sahur itu, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana tengok EPL, tidak English Premier League ataupun kerana urusan-urusan lain, tapi kerana yang disebut itu tadilah sujud dan baqiyah, sujud, banyak sujud dan juga berdiri teman-teman. Praktikal, sudah praktikal. InsyaAllah kita sahur setiap hari dah teman-teman, insyaAllah. Yang paling mudah lah saya rasa. Kalau kita sahur, sunat sahur lewat. Sunat sahur lewat, katalah kita azan pun 6 lebih kurang tak. Saya duduk dinilai sepelang dia situ, kat Syariah sebelah tu je. Kami rasanya seminit dulu lebih awal dulu teman-teman, ada api dekat je. Jadi katalah pukul 6 azan, itu biasa bangun. Saya rasa kalau dalam sahur pun katalah itu pukul 5.30 tak? Bolehlah bangun pukul 5, setengah jam. Tapi kalau masuk tandas lagi berapa minit pula kan, tukar baju lagi, dah 5.10 lah katakan. Jadi 5.10 kita start solat, dapat berhenti 5.30, quite okey juga lah. Kecuali teman-teman yang dikasih Allah untuk buat lebih lagi, boleh bangun pukul 3. Kan? Kita semua baca hadis teman-teman yang dikasih Allah, hadis Nabi solat malam. Dalam satu riwayat direngkahkan, Nabi solat malam. Satu hari Nabi solat malam, ada seorang sahabat tengok, Nabi solat, aku pun nak solat. Jadi selepas baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah keseluruhannya 280. Dalam rakaat pertama, jadi sahabat kata, Nabi nak rukuk ni. Tak. Nabi mula baca ayat lain. Surah Al-Imran lain. 200 ayat keseluruhan. Sahabat dia kata, Nabi nak rukuk ni. Dah. Nabi baca pula surah lain. Sama ada surah An-Nisa ke surah Al-Maidah. Rasanya begitulah. Kalau dah habis surah tu, saya ingat saya ada satu surah lagi Nabi baca, surah Al-Maidah. 4 surah semalam pada rakaat yang pertama sebelum rukuk yang pertama. Kemudian barulah Nabi rukuk. Oh, lega saya rasa kalau rukuk. Oh, lega sudah dapat rukuk. Tapi rukuk Nabi pun lama, macam qiyam bacaan itu juga kata sahabat. Itu rakaat pertama tak settle lagi. Kita kalau baca paling minimal lah, saya ni orang malas mengajar teman-teman qiyam malas lah. Baca Fatihah dah. Baca Fatihah, malas baca surah lazim. Baca Fatihah dah rukuk. Malas sangat subhana rabbiyal azim. Bangun sekali. Faham? Tapi itu pun kita tak boleh nak buat juga tak? Okay. Tapi satu persoalan lah teman-teman di kesihatan, sampai bila lah kita nak menggunakan kaedah daripada tak bangun langsung start, okey lah semayang baca surah Fatihah, tasbih sekali, sujud rukuk, dah okey lah tu start. Sampai bila lah nak guna kaedah? Kereta buat upgrade, betul tak? Kereta buat upgrade. Kalau yang naik motor ni, yang memang upgrade dia, perkataan utama lah. Kalau naik motor, mula-mula 250cc, lepas tu 500cc, lepas tu 1000cc, B2 jadi B full. Tu naik motor. Takkanlah semayang tahajud daripada dulu sampai lah hari ni lah baca Fatihah tu, lepas tu rukuk subhanallahil azim. Dari dulu sampai sekarang okey, tapi upgrade lah teman-teman dikasih Allah. Tidak teringin ke teman-teman untuk qiyamul lail sebagaimana Nabi qiyam. Baca surah Baqarah keseluruhannya pada rakaat pertama. Tak teringin.
Nanti ada yang tak teringin, Ustaz, tak larat. Oh, saya tak boleh nak buat apa-apa. Tapi alangkah baik tak? Bila kita baca hadis itu, teman-teman, yang terlintas di hati kita lah. Ya Allah, bagilah aku nikmat, aku dapat solat macam ni. Kalau sekali semua hidup jadilah. Tapi tak boleh, teman-teman. Saya sekarang ni kan, kita maklum bahawa bila kita solat, kita boleh buka mushaf. Boleh buka mushaf. Tapi cubalah baca surah Al-Baqarah. Ada satu cerita dulu, Syekh Jibril pernah datang kan jemput di salah satu tempat di masjid di Kuala Lumpur. Saya dikhabarkan pada rakaat pertama surah solat tarawih. Tuan-tuan tahu dia baca berapa muka surat? Rakaat pertama dia baca 4 surat. 4 surat. Daripada surah apa saya tak pasti. Baca 4 muka surat salat tarawih. Salat tarawih pun didefinisikan oleh Imam Nawawi sebagai qiyam pada bulan Ramadan. Baca 4 muka surat. Bila habis sahaja 2 rakaat bagi salam, separuh daripada jemaah masjid itu dikatakan hai bye-bye. Dikatakan, saya tak berada di situ lah. Tapi cerita tu glamour lah. Kawan-kawan saya, ustaz-ustaz dapat cerita tu kata main berlaku. Kalau hampir separuh, teman-teman dikasih Allah. Sangka baik kita ginilah, dia ada urusan kan, nak dibuat. Mungkin dia nak bekerja pada hari esok, gitulah. Tapi begitulah keadaan kita. Yang penting tiaplah teman-teman dikasih Allah di dalam Ramadan dan juga di luar Ramadan. Sifat yang keempat, al-khawfu min azabillah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini lahir daripada mana? Daripada doa yang biasa diamalkan oleh kita, khususnya oleh para imam solat. Waladina yaquluna, dan orang-orang berkata, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu doa yang Tuhan kita sendiri ajar kita. Seolah-olah Tuhan kata, hamba-hambaku, amal dengan doa ni aku nak ajar. Kalau kamu ni hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah, ini antara doa yang boleh kamu amalkan. Taklah wajib, tapi kalau Tuhan yang bagi pemberian, Allahu Akbar, sebaik-baik pemberian. Yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkan kami daripada azab neraka Jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka Jahannam itu gharama. Terakhir teman-teman dikasih Allah, lafaz gharama ni dalam bahasa Arab, antara maknanya gharama, gharam ni kisah cinta antara lelaki dan perempuan. Gharam, kisah cinta apa ya? Istilah orang putih panggil tu romance tak? Orang Melayu romance jadi lain. Romin itu kerja orang Melayu itu memindahkan perkataan dan maknanya sekali serta diubah. Romance, cerita cinta. Jadi apa kena haram percintaan dengan api neraka? Kata ulama, ada tak dalam percintaan teruna ingin terpisah daripada kekasihnya? Jadi lafaz gharam itu membawa makna tidak berpisah. Jadi mereka yang hidup di dunia ini dengan kriteria ahli neraka, buat perkara yang dilarang, tinggal apa yang disuruh, neraka Jahannam itu seumpama seorang kekasih yang tidak akan meninggalkan kekasihnya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat berdiam dan bermukim. Allah Ta'ala akan bersawab. Ada lebih kurang 5 lagi sifat ataupun 6 lagi sifat, 4, 9, 4, 5 lagi lah. Yang itu Allah Ta'ala alam. Kita berdoa semoga kita ada rezeki untuk menghabiskan perbincangan yang seterusnya dalam perjumpaan akan datang. Mohon ampun, mohon maaf teman-teman dikasihi Allah atas pertamanya komunikasi yang kurang baik, yang keduanya keterbatasan ilmu. Moga-moga duduk kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengira sebagai ibadah yang boleh memberatkan mizan amalan kita di hari akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal fuzat wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu. Subhanallah. Syukran.